sendiri pula, sebab Zai ada orang 8 orang adik-beradik. Jadi memang kita daripada kecil lagi, mak dengan arwah abah dah terapkan dah untuk kita simpan. Bukan apa, untuk masa depan, especially kita dah besar nanti kan kita akan sambung belajar. Jadi kita perlukan simpanan dalam masa yang panjang. Jadi ini merupakan orang kata salah satu juga kepentingan kenapa hari ini kita bersiaran, kita bawakan dua orang yang hebat ni untuk berkongsi dengan anda semua, okey, untuk kita tahu cara-cara, tips-tips yang sesuai supaya kita ada persediaan di masa hujan, orang kata dalam bahasa Inggerisnya rainy days. Dan sekarang kita nak keluarkan polling untuk anda semua, okey. Kita ada polling, jom kita lihat sama-sama. Okey, polling kita sediakan kepada anda ni, ini merupakan untuk anak beli barang mahal bukan keperluan. Nampaknya ramai saya memilih untuk ajak anak menabung 62%, dan juga kita nampak dekat sini halang anak beli. Oh, itu cara dia. Ataupun kita ada juga dekat sini kongsi duit beli, dan seterusnya adalah belikan tanpa banyak soal. Oh, kalau kita nampak yang last kali ni kan, maksudnya ada juga ibu bapa jenis yang kalau nak membeli, tak apalah, beli je lah. Alah, tak nak bising-bising. Anak musuh tu. Anak manja. Okay, kita pergi kepada Mona dulu lah. Pendapat Mona tentang polling kita tadi tu. Saya rasa memang menabung tu paling bagus. Sebab memang kita kena sediakan payung sebelum hujan. Macam tu saya rasa. Ya, okey. Kalau macam puan-puan pula macam mana? Dari segi menabung, tentulah kita kena ada dana kecemasan untuk masa kesusahan, dan kita kena ada perancangan kewangan yang baik lah. Macam mana kita nak tengok dari segi kedudukan kewangan kita ni sihat tak sihat. Betul. Contoh kalau kita ada hutang, semua orang berhutang saya rasa kan. Mampu tak kita bayar ikut tarikh dia? Mampu tak kita bayar kalau tanpa meminjam? Jadi mampu tak kita berbelanja untuk keperluan asas macam rumah, kereta? Mampu tak? Jadi kalau kita mampu semua tu, sebenarnya kedudukan kewangan kita adalah sihat. Jadi di sini bila kita dah tahu kita punya bajet, kita punya perbelanjaan, jadi kita mampu buat perancangan kewangan yang baik. Jadi bila kita buat perancangan kewangan yang baik, kita memantau, dan kita kena ada tip-tip untuk menabung. Okey, tips menabung tu simpan. Kita kena belajar dengan expert. Kita kena belajar bagi expert sebenarnya. Okey, kalau macam saya sini pula kan, saya nak bagi pendapat sikit lah bukan apa, kalau untuk kita nak menabung kan, dulu waktu saya rajin nak buat, hari-hari saya akan tuliskan perbelanjaan kewangan saya. Apa yang aku dah belanjakan hari ni. Jadi untuk hujung bulan nanti Zat akan tengok mana yang penting, mana yang macam dah lebih dekat sini. Jadi untuk next month Zat akan kurangkan dekat sini. Itu waktu rajin lah. Dan waktu sekarang ni pula, bila kita dah sedar, semakin kita dah membesar, Zat rasa macam okey, now is the time untuk you tahu mana keperluan dan juga mana kehendak. Jadi kat situ bila kita tahu, kita akan secara automatik kita akan dahulukan dulu keperluan sebelum kehendak. Okey, jadi berbalik pada topik kita pada hari ini lah kan. Nak tanya kepada Monas ni Okey, Mona sebagai seorang ibu, semestinya Mona ada perancangan kewangan untuk anak. Jadi apakah perancangan kewangan yang Mona buat mungkin untuk anak Mona? Okey, sebelum bergelar ibu lagi, saya sebenarnya memang daripada dulu lagi memang suka menyimpan kan. Jadi kita memang nak praktikkan kepada anak kita benda-benda ni. So sebelum dia lahir lagi saya dah ambil dah sebenarnya dengan terima kasih. Sebab saya dia ada banyak faedah-faedah, nanti kita cerita pasal tu. Tapi saya macam yang itu saya buat simpanan, lepas tu ada insurans, dia punya pendidikan pun kita letak tepi, kahwin dia pun ada. So dia banyak tahu mami menyimpan untuk anak gitu. Beruntung anak Mona sebab dah ada simpan untuk kahwin. So jadi kita nak terfikir in future macam mana kita nak membiayai perkahwinan anak kan, dia punya pendidikan. So I dah buat plan lah. Saya setuju. Sebab apa, bukan apa, nak bagi tahu kalau dulu kahwin 10 tahun yang lepas, kalau 10,000 tu dah kira paling mewah dah. Sekarang tak Tapi dapat. kalau sekarang ni 10,000 tu sebenarnya paling sederhana. Kemah je boleh dapat. Boleh dapat kan. Dan sekarang ni kita kena perlukan 20-30,000 untuk penuhkan, kalau untuk yang especially untuk perkahwinan untung anak Mona sebab dia ada untuk simpanan masa depan termasuk dengan perkahwinan. Okey, kepada puan-puan sendirilah pendapat tentang ibu bapa yang bersikap, ada yang tunggu macam tak apalah, kita tunggulah nanti dah stable baru kita boleh menabung. Sekarang ni kita tak boleh menabung lah sebab banyak benda nak kena beli ni. Macam mana tu puan-puan? Okey, dia tak ada istilah lambat ke cepat ke untuk menabung. Sebab kalau dari segi pendidikan untuk anak, sebenarnya ibu bapa ni sifat semula jadi dia tahu. Dia tak ada rasa kompromi untuk dia melambatkan atau mempercepatkan. Bila melibatkan masa depan anak-anak, saya yakin semua ibu bapa mempunyai sifat yang sama. Betul. Jadi
ibu bapa sebenarnya perlu ada tips untuk menabung. Memang tak semua orang mampu, tapi SSPN yang diwujudkan oleh simpan PTPTN ini sebenarnya memang sesuai untuk mereka yang berpendapatan tinggi atau mereka yang berpendapatan rendah tapi ada niat nak menabung. Betul. Okey, pertamanya tipnya saya tengok di sini kita menabung dari segi dari anak kecil lagi. Contoh Mona, walaupun anak kecil dia dah ada perancangan untuk menabung. Ya, betul. Jadi di sini kita perlu konsisten setiap bulan. Sama ada paksa atau rela. Kalau tak boleh rela tu kena paksa lah. Paksa tu contohnya kita buat potongan gaji, betul. kita buat auto debit. Jadi kita kena buat tak tahu kepada simpanan tersebut. Jangan buat tahu nanti kita mula nak keluar, nak beli ni, nak beli ni, nak beli ni. Jadi kita juga boleh cari produk-produk simpanan yang memberi pulangan. Memberi pulangan, dan juga kita perlu juga ada produk-produk simpanan yang dijamin lah oleh kerajaan. Contohnya simpan SSPN memang satu produk yang dijamin oleh kerajaan bagi simpanan oleh ibu bapa untuk tujuan pendidikan tinggi. Jadi saya rasa tip-tip ni ibu bapa kena ada, sama ada golongan tu golongan berpendapatan tinggi ataupun rendah. Sebab simpan SSPN ni kami wujudkan untuk semua golongan. Asalkan ada niat nak menabung. Contoh simpan SSPN Prime dengan RM20 sebulan pun dah boleh menabung. Dengan anak berumur 1 hari pun dah boleh menabung asalkan ada CJ kelahiran. Jadi sebenarnya untuk ibu bapa menabung untuk anak tu tak ada istilah cepat atau lambat. Soal pendidikan anak mesti kita pandang kena pandang penting lah. Saya rasa semua ibu bapa ada niat yang sama. Cuma mungkin kurang pengetahuan, kurang pengalaman, itu yang perlu kita terapkan kepada ibu bapa. Di sinilah PTPTN wujudkan skim simpanan pendidikan nasional. Sebab itulah adanya PTPTN. Terima kasih disebabkan kita boleh menyimpan serendah RM20 sebulan. Sebab maksudnya memang dah tak ada alasan lagi kepada ibu yang kata macam tak cukup dah nak simpan ni, memang kena RM100. Tidak. Serendah RM20 kita boleh menyimpan, dan bayangkan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang kita tak sedar kan bila kita menyimpan ni hujung-hujung tahun nampak ada simpanan. Alhamdulillah. Jadi kepada ibu bapa dekat luar sana, ini merupakan salah satu alternatif. Dan bagi Zai, orang kata satu langkah yang baik juga. Okey, simpan ni pada awalnya betul kita kena paksa. Dulu. Kita kena paksa dulu. Lama-lama nanti kita macam dah secara sukarela dah. Macam tak simpan tu rasa macam tak boleh lah, kena menyimpan juga. Jadi tak apa. Yang penting sekali belum lagi terlambat untuk kita mulakan. Biarlah orang kata biarlah orang cakap apa ni, better late than never. Biar lambat, asalkan kita cuba juga daripada sekarang untuk menyimpan. Dan sebenarnya puan kan bukan nak beritahu apalah, janganlah kepada ibu bapa dekat luar sana tunggu dulu dah stabil baru nak menyimpan. Tidak, kena paksa diri sebenarnya. Betul, kena paksa diri kan. Kena orang kata cuba dulu, kita kena pupukkan dulu, especially untuk anak-anak yang masih lagi kecil ni, yang ibaratkan orang kata kain putih, di mana mereka ni lah, kita lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkan sama ada dengan corak yang cantik ataupun sebaliknya. Okey puan, kita tanya sikit lah kan, sebab kita nak galakkan untuk penabungan yang konsisten dalam kalangan ibu bapa, especially untuk ibu bapa yang muda ni, mungkin kurang sikit kesedarannya. Jadi kita ada juga program signature PTPTN iaitu BMS 2023 yang akan kembali menemui orang ramai dekat luar sana pada Oktober ini. Mungkin puan nak bagi tahu sikitlah kepada mereka tentang intipati program ni puan. Okey, Mona adalah salah satu artis yang terlibat dalam BMS 2023. Okey, BMS ini adalah Bulan Menabung Simpan SSPN. Okey, program ini kita telah adakan pada tahun 2018 lagi, dan tahun ini adalah tahun yang ke-6. Alhamdulillah, sambutan yang kami terima setiap tahun amat menggalakkan. Jadi tahun ini sebenarnya setiap tahun pada Oktober kami adakan BMS ini sempena Hari Tabungan Sedunia yang disambut setiap 31 hari bulan setiap Oktober. Jadi tahun ini kami sekali lagi tampil dengan BMS 2023 dengan satu kelainan, di mana kami akan menjelajah ke semua 14 negeri di seluruh Malaysia. Jadi sebagaimana yang telah saya hebahkan sebelum ni, PTPTN hebahkan bahawa kami di Selangor ni kami berada di Sunway Pyramid bermula 28 September sehingga 1 Oktober. Dan majlis pelancarannya adalah pada 1 Oktober, iaitu pada pukul 1 tengah hari oleh yang berbahagia pengurusi PTPTN. Jadi saya jemputlah orang ramai untuk hadir, dan seterusnya kami akan bergerak ke Zon Timur pada minggu kedua, Zon Selatan pada minggu ketiga, dan kita kembali ke KL pada minggu keempat, dan kita akan buat penutupan di Sunway Velo City Mall pada, tahun silap saya, pada
28 hari bulan. 28 hari bulan. Oktober. Jadi maknanya sebulan tu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang amat menarik untuk ibu bapa. Contohnya ada pertandingan exercise, ada pertandingan mewarna, ada pertandingan mereka robot macam-macam. Dia pelibatannya melibatkan ibu bapa, anak-anak dan juga orang ramai. Sebab kita nak tanamkan budaya menabung ni, kita kena tarik dulu apa yang istimewanya dengan BMS ni. Jadi kami pun ada bawa artis-artis terkenal macam Mona, macam Bel Nasri, bintang popular kita tu. Kita ada pengacara Muaz. Jadi saya rasa amat menarik, amat meriah. Jadi rugi kalau semua ibu bapa tak menyertai BMS 2023. Sebab tahun ni kami bawa satu tema robotik ke arah transformasi penjaditan. Dan tema kami adalah jom jadi superhero kepada anak anda. Jom jadi superhero. Jadi inilah peluang untuk ibu bapa dan juga anak-anak. Kalau kata bukan sahaja untuk kita nak join BMS ni, but at the same time ini merupakan salah satu cara untuk kita bonding time. Betul. Disebabkan banyak program-program yang menarik kan yang akan diadakan sempena dengan BMS 2023 ni. Dan Mona, disebabkan Mona salah seorang artis yang akan orang kata sertai juga untuk BMS 2023 ni, mungkin Mona nak bagi pandangan tentang inisiatif daripada PTPTN ni. Apa pendapat Mona? Okey, macam saya rasa inisiatif daripada PTPTN ni sangat-sangat bagus sebab kadang-kadang ibu bapa dia tak tahu nak bawa anak-anak pergi mana. Betul. Kan bonding time. Lepas tu dia nak tengok aktiviti, nak jalankan aktiviti dengan anak pun dia tak tahu. So kita memang menyediakan banyak aktiviti. Lepas tu dia mengajar rakyat Malaysia untuk menabung. Itu yang paling penting. Bila kita hadirkan diri dengan aktiviti-aktiviti macam ni, kita boleh mengajar ibu bapa untuk menabung. So saya rasa sangat-sangat baguslah. Ya, betul. Dan kepada Puan Wan, sebagai orang kata ini ialah bukan orang kata kali terakhir tu, mungkin ada pesanan juga kan kepada ibu bapa dekat luar sana yang mungkin baru sahaja nak berkenalan dengan PTPTN ni. Okey, harapan saya harapan kami di PTPTN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional ini telah diperkenalkan pada tahun 2004. Tujuan dia tidak lain tidak bukan membantu ibu bapa membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi. Ini peranan PTPTN yang kedua lah, selain memberi pinjaman untuk peranan yang pertama. Jadi saya punya harapan, PTPTN punya harapan agar semua sekurang-kurangnya satu rumah ada satu akaun simpan SSPN. Jadi saya menyeru kepada ibu bapa, banyak keistimewaan yang kami sediakan. Saya tak mampu nak sebut satu persatu. Boleh layari kami punya portal di www.ptptn.gov.my atau boleh download My PTPTN. Mudah, cepat dan selamat. Jadi semua informasi ada di situ berkaitan simpan SSPN ataupun berkaitan dengan BMS 2023. Dan saya nak kongsi satu lagi bahawa kita masih ada kempen cabutan wow yang menawarkan hadiah hampir RM500,000 untuk dimenangi oleh 138 pemenang. Masih berlangsung sehingga 31 Disember. Dan satu lagi, untuk BMS ni pun kita ada satu kempen khas untuk BMS. Hadiah dia tunai RM75,000. Kita cari dalam masa sebulan untuk 66 pemenang. Jadi saya rasa mudah nak menyertai, simpan dalam tempoh kempen. Ya, betul. Jadi kepada anda semua kan, ini merupakan satu peluang untuk kita sama-sama rebut. Untuk join BMS 2023 ni bukan sahaja untuk nak bonding time dengan anak-anak, pada masa yang sama kita boleh juga untuk menerapkan orang bahasa Inggeris cakap injectkan lagi untuk kita bagi satu kesedaran kepada anak-anak untuk menabung. Jadi kepada Mona pula sebagai seorang yang akan join ni, mungkin Mona ada pesanan bagi ibu bapa dekat luar sana. Okey, pesanan saya pada ibu bapa di luar sana, join kita punya event Oktober ni. Block date semua. Block the date, jumpa kita. Nanti kita ramai-ramai kita akan bagi kesedaran lagi pada anda pasal menabung ni. So jangan lupa datang jumpa kami, okey? Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita pada hari ini dan kepada anda semua. Ini merupakan salah satu inisiatif khas daripada PTPTN. Dijadikan orang kata sebagai satu titik langkah. Kita kena start sekarang ni. Bukan apa, 1,000 steps is actually start with a single step. Jadi kalau kita tak start sekarang, bila lagi? Kepada ibu bapa dekat luar sana nak bagi tahu, kita lah sebenarnya sebagai role model kepada anak-anak. Kalau kita perasan kan, macam mana perangai anak-anak kita tu adalah disebabkan perangai ibu bapanya.
million. Jadi kalau kita nak menabung, menabunglah daripada sekarang. Tak naklah nanti orang kata sudah tengantuk baru terngadah, especially bila kita dah besar nanti kan, bila anak-anak dah besar nanti perlukan wang tambahan untuk belajar. Tak naklah sampai bergolok gadai, sampai orang kata meminjam sana sini disebabkan nak memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak. Kenapa tidak kita start ataupun bermula daripada sekarang supaya kita mudah di kemudian hari. Dan yang paling penting sekali, ini merupakan sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia ataupun dikenali sebagai World Savings Day yang disambut pada 31 Oktober setiap tahun. Program Bulan Menabung Simpan SSPN ataupun BMS ajaran PTPTN mempromosikan simpan SSPM sebagai produk penabungan pilihan utama untuk masyarakat Malaysia. Jadi kita nak ajak ramai-ramai kepada anda semua bagi memeriahkan suasana di mana menariknya pengajaran BMS 2023 kali ini dilaksanakan menerusi konsep jelajah tadi yang sebagaimana ditahu oleh Puan Wan, di mana kita akan merentasi 14 negeri di lokasi terpilih seluruh Malaysia sepanjang bulan Oktober 2023, bermula daripada 1 Oktober 2023 hinggalah ke hujung bulan Oktober 2023 di peringkat nasional dan juga PTPTN negeri, iaitu di lokasi-lokasi terpilih. Bertemakan robotik ke arah transformasi dunia pendigitalan. Jadi ibu ayah, rebutlah peluang yang ada untuk sama-sama kita membuat penabungan melalui simpan SSPN seperti dengan BMS 2023, kerana ini merupakan satu kelebihan yang banyak sangat kelebihan yang tak tersebut dekat sini, yang bukan sahaja orang kata untuk masa ini, malah untuk masa depan anak-anak kita nanti. Penabungan dalam simpan SSPM sempena dengan BMS 2023 ini kerana banyak kelebihannya untuk masa depan pendidikan anak-anak, especially kan. Bukan apa, kita nak bersedia sebelum orang kata sediakan payung sebelum hujan, okey? Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, kepada Puan Wan dan juga Mona Ellen kerana sudi berkongsi kelebihan dan juga sudi berkongsi tips-tips bagaimana untuk menabung sedari orang kata usia kecil lagi kepada anak-anak. Dan kepada anda semua nak ucapkan terima kasih kerana anda sudi bersama dengan kami daripada awal sampailah akhir, dan kami mengharapkan anda mendapatkan sesuatu pada hari ini. Dan ingatlah, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kamu sendiri. Okey, jadi jangan lupa untuk follow kami di semua social media Mingguan Wanita di YouTube dan juga tekan butang subscribe sekarang. Okey, dan insya-Allah kita jumpa lagi di waktu dan juga hari yang lain di dalam Sembang Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.